Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni kita akan masuk topik yang baru iaitu adjektif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan adjektif? Okey, adjektif ini adalah kata sifat. Bila kita nak describe suatu benda tu, apa detail pada dia? Contoh, okey, contoh phone, kan? Phone ini adalah objek. So apa detail pada phone ni? Warna hitam. Hitam itu adalah adjektif, kata sifat dia. Okay? Alright, so itu adalah mukadimah untuk permulaan. So before we start, I want to share with you motivational quote from B.B. King. B.B. King ni adalah seorang penyanyi American singer. Okay? He said that the beautiful things about learning is that no one can take it away from you. Maksudnya dekat sini, ilmu ni bila awak dah ada, orang tak boleh nak curi. Tapi berbeza dengan harta kan. Harta orang boleh ambil. Tapi ilmu, apa yang ada dalam dada awak, apa yang ada dalam kepala awak, memang orang takkan curi. Itulah nilai ilmu itu. Okay? Alright. So kita akan tengok kepada kandungan table of contents untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okay, the first one is what are adjective? Apa itu adjective? Apa itu kata sifat? Okay, number 2, when do we use adjective? Bila kita nak guna? Okay, number 3 is degree of comparison, perbandingan. Okay, seterusnya adalah how are adjective form? Bagaimana kata sifat tu boleh dibentuk? And the last one, order of adjective, susunan ataupun turutan kata sifat. Okay. So kita akan tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan adjective. Okay, adjective used to describe nouns. Digunakan untuk describe, macam saya cakap tadi, kita menggunakan adjective ni untuk describe tentang kata nama itu, tentang sesuatu objek, tentang sesuatu benda, animals, place itu sendiri, nouns. Okay, it tell us something more about nouns. Kita bagi tahu lebih detail berkenaan dengan kata nama itu. Contoh such as color, size, shape, quantity or condition. Itu adalah adjective. Maksudnya kita describe lebih berkenaan dengan kata nama tu. Masih ingat ke kata nama? Ada 4. Kata nama yang first kali adalah apa dia? Apa dia? Boleh tulis dekat chat, ruangan chat tu. Okay, animal. Lagi? Person, thing, place. Okay, good. Kita ada 4 benda saja. So 4 benda ni lah kita akan describe. Kita akan bagi tahu detail. Ingat untuk pembelajaran sebenarnya dia ada related to each other. So untuk topik nouns awak perlu betul-betul master, betul-betul faham, dan barulah kita boleh go on pada topik yang seterusnya iaitu adjective. Okay, so seterusnya, when do we use adjective? Okay, di mana ada 2 keadaan kita akan menggunakan kata sifat ini adalah yang pertama before a noun, sebelum kata nama. Contoh, white ball. White ball. Ball itu adalah noun. So, adjective mesti digunakan sebelum noun. Contoh lagi, black shirt. Black shirt. Ataupun kita nak cakap chubby children. Chubby children. Children itu adalah kata nama untuk person, untuk people. Dan sebelum dia tu mesti kata sifat lah adjective. Macam tu. Okay. And the second one is after non-action verb. Okay. Apa dia non-action verb? Kita akan tengok. Alright, so macam saya cakap tadi, okay, yang pertama adalah before a noun, sebelum kata nama. Contoh ayat dia, the old man bought a walking stick. So adjective digunakan sebelum kata nama. Old man. Old itu adalah kata sifat.
So pentingnya penggunaan adjektif ini, kita boleh tahu Meng tu old ke, young ke. Sebab dia bagi detail. Okay, seterusnya, the caring aunts visit her nephew. Caring. Caring itu adalah adjektif. Dia akan berada sebelum noun. Okay. Seterusnya, the experienced teacher mark the exam paper. Experience itu adalah kata sifat. Dia nak menunjukkan bahawa seorang guru itu berpengalaman. Berpengalaman itu adalah kata sifat, adjektif. Okay. So, before a noun. Okay, yang ni. Okay. Seterusnya, okay, dia ada dua keadaan di mana kalau tengok yang dekat sini, dia mulakan noun, adjektif dulu, baru noun. Manakala untuk yang ini, okay, dia akan gunakan subject, verb, adjective, noun. Okay. Masih benda yang sama, dia berada di sebelum kata nama, iaitu noun. Contoh, the man bought a wooden walking stick. Okay, so dia nak ceritakan the characteristic of walking stick itu. Walking stick itu adalah berkayu. So wooden itu adalah adjective. Okay, manakala seterusnya, the aunt visit her sick nephew. So dia nak cerita bahawa nephew dia tu sedang sakit. So sakit itu adalah kata sifat. Okay, seterusnya, the teacher mark the difficult exam paper. So dia nak describe berkenaan exam paper itu susah, difficult. So itu adalah adjektif, kata sifat kepada exam paper itu. Okay. Alright, seterusnya. Okay, kita dah tengok untuk contoh yang pertama iaitu before a noun. Seterusnya kita akan tengok after non-action verb. Okay, untuk non-action verb dia ada 5. Okay, iaitu am, is, are, was, were. So maksudnya kata sifat ni akan berada selepas non-action verb. Contoh, the boy is lazy. He does not do his assignment. So is itu adalah non-action verb. Dia berada, lazy itu adalah kata adjektif, kata sifat. Dia akan berada selepas 5 benda ni. Okay, selepas 5 benda yang teacher mention tadi. Okay, seterusnya, Amar was popular. Many people like to listen to his song. Sepatutnya his, her tu untuk perempuan kan, silap. Amar was popular. Many people like to listen to his songs. So selepas penggunaan non-action verb iaitu was, popular itu adalah adjective. Okay, seterusnya, the students are tired. Sepatutnya they have studied the whole day. Okay, kalau tengok dekat sini pun, selepas non-action verb iaitu are adalah kata sifat. Okay, iaitu adjective. Okay, seterusnya, the boys were active. They climbed the tree yesterday. So, selepas were itu, dia menggunakan kata sifat. Okay, I am happy. My parents celebrate my birthday at the park. So, selepas penggunaan am, dia menggunakan kata sifat. So, ingat non-action verb, sekali lagi, teacher ulang. Non-action verb ada 5 sahaja. Iaitu am, is, are, was, were. Contoh, I am beautiful. Okay, am itu adalah non-action verb. Beautiful itu adalah kata sifat. Itu adalah contoh bagi after non-action verb. Okay. Boleh ke setakat ni? Perbezaan. Okay. Okay, lagi sekali teacher ulang. Bila kita nak guna kata sifat ini ada 2 keadaan di mana before a noun and after non-action verb. 2 keadaan sahaja. Okay. Okay, seterusnya, degree of comparison. When we compare 2 or more nouns, we can use different form of comparison. Bila kita nak buat perbandingan, kita akan menggunakan kaedah yang berbeza. Contoh, okay, degree of comparison ni dia ada 3. Okay, dia ada 3. Di mana the first one is positive, comparative and superlative. Okay, untuk positif,
dia adalah kata dasar lah, iaitu big. Manakala comparative, kita perlu tambah ER di belakangnya, dia akan jadi bigger. Bigger. Okey, manakala superlative, kita akan tambah EST, kebiasaannya lah, dia akan jadi biggest. Okey, beza big, bigger, biggest. Okey. Dan untuk superlative ni wajib untuk awak letak di depannya adalah the biggest. Nak menunjukkan dia paling besar. The biggest. Okey. And degree of comparison ada 3, iaitu positive, comparison, comparative and superlative. Okey. Alright, so kita akan tengok satu persatu contoh. Okey. One syllable. Contoh clear. So dia akan jadi clearer. Ni adalah untuk comparative. Manakala untuk superlative dia akan jadi clearest. Okey, manakala dark untuk positif. Manakala untuk comparative dia akan jadi darker. Seterusnya darkest. Tu beza dia antara dark, lepas tu tambah ER, lepas tu tambah EST. Itu Okey, seterusnya ini common lah kebiasaannya. Tapi kita kena tengok situasi juga apabila one syllable ending with E. Apa yang dimaksudkan dengan syllable? One syllable itu adalah suku kata. Okey, contoh wise. Pengakhiran dia adalah E. So awak tak perlu tambah ER lagi. Wiser. Oh, bukan. Bila dia berakhir dengan E, awak perlu tambah R sahaja. Okey? Dia akan jadi wiser. Manakala untuk superlative dia akan jadi wisest. Okey, dia tak akan jadi double E. Okey, manakala simple. Pengakhiran dia adalah E, ending dia adalah E. So dia akan jadi simpler. And superlative dia akan jadi simplest. Ingat So ini adalah contoh bagi one syllable and also one syllable ending with E. Okay. Seterusnya, adjective ending with one vowel and one consonant. Okay, kata sifat yang berakhir dengan satu huruf vokal dan satu huruf konsonan. Okay, kalau kita tengok perkataan dia adalah thin. T-H-I-N. I itu adalah huruf vokal. N itu adalah huruf konsonan. So dia akan jadi thinner. Thinnest. Dia akan jadi double N. Okay. Thinner. Thinnest. Fat. A itu adalah huruf vokal. T itu adalah huruf konsonan. So dia akan jadi fatter. Double T dekat tengah-tengah tu. Dan untuk superlative dia akan jadi fattest. Masih lagi menggunakan konsep yang sama, iaitu penambahan ER dan juga EST. Tetapi kenapa berbeza? Sebab pengakhiran dia adalah huruf konsonan dan juga huruf vokal. Okay. Right, seterusnya untuk two syllables ending with Y. Dua suku kata yang berakhir dengan Y. Okay. So, daripada perkataan busy, dia akan jadi busier. Y itu awak perlu gantikan dengan I, lepas tu tambah ER. Dia akan jadi busier. Busiest. Okay. Easy. Dia akan jadi easier, easiest. So Y itu memang wajib kena tukar dengan I. Okay, I. Ingat. Okay, seterusnya 3 or more syllables. 3 ataupun lebih suku kata. Creative. 3. Ataupun popular. 3 kan. So, untuk keadaan ni, awak tak perlu tambah ER, tak perlu tambah EST. Awak cuma perlu tambah more dengan most. More untuk comparative, untuk buat perbandingan. Manakala untuk superlative, most menunjukkan dia tu paling. Paling lah contoh kan. Ani is the most popular student in her school. So nak menunjukkan bahawa Ani ni paling superlative, paling famous macam tu. Paling popular. Okay. Manakala contoh kan, kalau kita nak buat perbandingan untuk more popular. Ani is more popular than Abu. So
Untuk perbandingan ni dia mesti ada dua orang yang kita bandingkan. Contoh lagi apa? Okey, kita ambil perkataan tin. Abu is thinner than Ali. So kat situ menunjukkan comparison, comparative. Dia membandingkan antara kedua-duanya. Manakala untuk thinness, dia nak cakap dialah yang terpaling kurus. Contoh, Ali is the thinnest boy in his school. Contoh, nak menunjukkan bahawa dialah yang paling, tak ada orang lain dah. So thinness kita akan menggunakan superlative. Okay. Alright, so tadi adalah contoh bagi regular, okay, regular adjective. Okay, untuk keadaan ni kita boleh detect lah penambahan dia mesti ER, mesti tambah EST ataupun most ataupun more. Tetapi berbeza dengan keadaan bila irregular adjective. Yang ini kita kena, biasanya kalau kita biasakan bacaan kan, kita akan nampaklah, kita akan jumpa perkataan-perkataan ni. Okey, contoh. Okey, ni adalah 3 kolom. Okey, so ini adalah untuk positif. Yang kedua ni adalah untuk comparative. Dan the last one is untuk superlative. Okey, contoh ayat. I am a good boy. Okey, maksudnya untuk positif ni dia tak ada perbandingan dengan siapa-siapa pun. Okey, manakala better. I am better than him. Maksudnya perbandingan. Better than him. Maksudnya kat situ tiada apa-apa penambahan sama ada more ataupun ER dekat situ. So awak terus boleh buat ayat terus menggunakan perkataan ni. Contoh, I am better than him. Macam tu. Okey, seterusnya best. Menunjukkan dialah yang terpaling bagus kan. Contoh, I am the best student in my school. Best. So maksudnya awak tak perlu tambah dah. I am the most best student in my school. No, salah. Okey. Untuk keadaan irregular ni, awak tak perlu tambah apa-apa dah. Okey, cukup awak menggunakan perkataan ini sahaja. Okey, contoh seterusnya kan. I am old lady. Contoh. Okey, old lady. Itu adalah positif. Maksudnya dia not comparative. Dia tak membandingkan antara siapa-siapa pun. Okey, seterusnya. My sister is elder than me. My sister is elder than me. Maksudnya dia membandingkan diri saya dengan kakak dia. Okay. Seterusnya. My sister is the eldest sibling in my family. Contoh. Maksudnya dia nak cerita bahawa my sister itu adalah yang paling tua. Okay. So ini adalah antara contoh irregular adjective. Okay. Alright, okay, kita tengok contoh sikit. So macam teacher mention tadi, ada regular, ada irregular. Regular ni dia boleh penambahan ER, lepas tu tambah EST kan. Manakala untuk irregular ni, dia tak ada apa-apa penambahan. Okay, contoh. I have big house. Itu adalah positive sentence. Okay, his house is bigger than mine. So dia nak membandingkan rumah dia dengan rumah saya. So perbandingan comparative. Bigger than. Ada penambahan ER. Lepas tu penambahan double G dekat situ. Sebab apa penambahan double G? Sebab big. I itu adalah huruf vokal. G itu adalah huruf konsonan. So kita tengok patah balik tadi. Sekiranya keadaannya begitu, awak perlu tambah G di tengah-tengah perkataan tersebut. So dia akan jadi bigger. B-I-G-G-E-R. Dia tak akan jadi B-I-G-E-R sahaja. Okay? Right, seterusnya, his house is the biggest in our neighborhood. Dia nak bagi tahu bahawa rumah dia lah yang paling besar dekat dalam kawasan perumahan tersebut. So dia akan menggunakan the biggest. Okay? Sekiranya, okay, contoh. Awak buat ayat. His house is biggest in our neighborhood. Salah. Kenapa salah? Sebab awak tertinggal the. Menurut grammar yang betul dan yang tepat, sebelum superlative, awak perlu tambah the. Okay, the biggest. The biggest. Jangan tinggal the. Okay. Alright, seterusnya untuk irregular verb. Okay, she is a good girl. Okay. Ayat positif lah.
Maksudnya dia tak ada perbandingan dengan siapa-siapa pun. Okay, seterusnya untuk comparative. She is better than her sister. Dia tu lebih bagus daripada kakak dia. Maksudnya dia nak compare antara dua benda. So dalam keadaan situasi ni adalah dia nak compare antara dia dan juga kakaknya. Okay. Seterusnya, the last one, she is the best student in her class. So dia nak cakap dekat sini bahawa dialah murid yang paling bagus dalam kelas dia. Okay. So boleh nampak dia punya perbezaan antara positif, comparative and superlative. Itu. Okay. Seterusnya kita akan tengok bagaimana kata sifat ni boleh terbentuk. Okay. How are adjective formed? We can form adjective from nouns by adding suffix to nouns such as full, less, some, each, why, dan contoh-contoh ni lah. Okay. Kita akan tengok contoh dia. Okay. Contoh. Okay. Dia nak ubah daripada perkataan noun, kata nama, kepada adjektif. So, awak perlu tambah perkataan lah di belakangnya. Contoh. Care. Dia akan jadi careful. Careful itu adalah adjektif, kata sifat. Harm. Dia akan jadi harmless. Trouble. Troublesome. Child. Child itu kanak-kanak kan. Kanak-kanak ni kalau ikutkan termasuk dalam kategori kata nama iaitu noun. Tapi bila kita nak tukar kepada adjektif, dia akan jadi childish. Childish ni kalau ikutkan bahasanya manja lah kan. Childish. Macam bersifat keanak-anakan maksud dia. Okay. Rock dia akan jadi rocky. Wood, kayu, itu adalah objek. Dia akan jadi wooden, berkayu. Hero, heroic, magic, magical. Salt, salton. Weak, weakly. Victory, victorious. Pay, payable. Sense, sensible. Experience, experience. Child, childlike. Ini adalah antara contoh-contoh yang boleh tengok lah. Okay. Alright. Seterusnya. Okay. Oh, tertinggal. Okay, sekejap. Okay. So actually sebenarnya ini adalah order of adjective. Okay. Order of adjective. Okay. So untuk order of adjective ni, okay, apabila awak nak buat ayat, awak perlu mengikut consequence dia ni, turutan dia. Okay, the first one is opinion. Opinion. For example, lovely, pretty, loose. Seterusnya size. Size ni size lah. Okay, contoh for example, tiny, small, large, huge. Okay, the next one is shape. Round, sphere, rectangular. Age, usia. Old, new, ancient. And the color one is blue, black, green. Ini adalah sekadar contoh. Sebenarnya banyak lagi. Okay. Kalau kita tengok sekeliling ni, itu semua adalah kata sifat. Kalau kita boleh detect lah. Okay, origin, asal mana? Contoh Swiss, American, Malaysian. Material itu adalah bahan. Okay. Contoh cotton, silk, concrete. Ini adalah contoh awak perlu ikut turutan lah. Okay. Apa yang dimaksudkan perlu ikut turutan ni? Okay, kita akan tengok contoh dia. Alright. So kita ada dua contoh dekat sini. Contoh yang pertama adalah I have diamond. Saya ada berlian. Itu adalah ayat simple. Macam mana kita nak buat sesuatu ayat tu menjadi luar biasa? Nak jadi luar biasa, kita perlu tambah adjektif lah. Contoh, boleh tengok dekat sini I have one big blue diamond. Daripada ayat yang simple ni, I have diamond, apabila kita menambahkan elemen
kata sifat dalam ayat tu dia akan jadi lagi wow. Lagi wow kan. I have one big blue diamond. Okay, big blue. Kenapa size dulu? Kenapa color dulu? Okay, kita tengok dekat sini. Dia big dulu kan. Size dia dulu, baru color. Tengok sini. Size dulu, baru color. Okay, ikut turutan. Okay, kalau awak buat ayat kan, I have one blue big diamond. Betul ke struktur ayat dia? Salah. Sebabnya dia mesti kena ikut turutan ini. Daripada size ke color. Okay. Kita akan tengok contoh yang seterusnya. Okay, example 2. This is a clock. Ini adalah jam. Okay, ayat yang biasa je. Clock itu adalah benda. So macam mana kita nak tambahkan elemen kata sifat itu mesti berada sebelum, before a noun. Before a noun. So dia akan jadi this is a wonderful old Italian clock. Wonderful itu termasuk dalam kategori opinion. Old itu age. Italian tu asal dari mana? Opinion, age, origin. Okay, kita tengok. Opinion, age, origin. Dia ikut turutan. Okay, dia mesti ikut turutan. Okay. So, by the way, okay. Teacher akan buka soalan dulu. Ada apa-apa soalan tak? Sebenarnya kita dah selesai dah. Kita dah selesai. Okay. Ada soalan? Okay, any question? Okay, boleh? Dekat ruangan chat ke? Tak kisahlah. Okay, yang lain pun ready dengan soalan. Apa-apa soalan berkenaan kita punya topik hari ni. InsyaAllah untuk adjektif ni agak simple je sebenarnya. Tapi simple dia pun bila kita nak writing an essay, benda ni lah sebenarnya common mistake yang kita dapat detect. Oh, budak ni tak faham lagi sebenarnya topik grammar adjektif ni. Teacher, mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Ada soalan ni? Okey, tulis dulu. Jannah nak cakap pun boleh. Silakan. Saya kurang faham kalau yang contoh kalau nak buat ayat tentang kata sifat, dia memang kena letak tiga-tiga contohnya macam opinion, colour, size, memang kena letak tiga-tiga tu ke ataupun dia boleh pilih salah satu daripada tu? Okay, alright, thank you Jannah. Okay, untuk soalan Jannah tu, sebenarnya up to you. Kalau awak nak guna macam tadi kan, sekejap. Okay, kalau awak nak guna salah satu pun tak ada apa, tak ada masalah. Tetapi sebenarnya dia sangat efek untuk awak punya markah dalam language. Dia menunjukkan awak punya wide variety, wide range of vocabulary. Maksudnya bila awak menggunakan contoh kan opinion, size, shape. Oh, maksudnya budak ni boleh faham tentang order of adjective. Maksudnya kalau awak tengok kan, awak buat perbandingan contoh. I have big diamond. Contoh. Dengan I have one big blue diamond. Mana yang lagi satu awak rasa macam wow? Kalau ikutkan lagi banyak lah kan? Tetapi sebenarnya tak ada masalah. Cumanya nak menunjukkan bahawa dalam markah language awak nanti untuk awak punya essay, language, dia sangat mempengaruhi lah. Okay. Okay. Boleh? Okay. Untuk seterusnya. Okay. Nakik. Boleh menjawab ke Jannah? Dah terjawab dah soalan. Okay. Good. Thank you. Okay. So seterusnya untuk soalan nakik. Nakik lah. Okay. I am older than you. Atau I am elder than you. Okay. So jawapan yang tepat adalah I am older than you. I am older than you.
Sebab untuk okey, kita patah balik tadi. Okey. Untuk I am older than you, kenapa? Kalau awak tengok kan, positif, comparative, superlative. Dia akan jadi perbezaan dari segi penambahan ER dengan EST sahaja. Okey, untuk ayat elder itu, contoh ayat yang betul. He is my elder brother. He is my elder brother. Itu baru betul. He is my elder brother itu bukanlah ayat untuk degree of comparison. Okay. So ayat yang betul adalah I am older than you. Kenapa older than you? Sebab dia perbandingan antara saya dan awak. So dia tak akan jadi elder. Elder contoh. He is my elder brother. Itu baru tepat. Okay. Okay, ada lagi soalan? Menjawab ke? Nakik? Boleh ke? So, jawapan dia older lah, bukan elder. Okay. Okay, lagi soalan. Okay, teacher akan bagi masa lagi 5 minit untuk soalan dan seterusnya kita akan proceed dengan aktiviti seterusnya lah. Okay, lagi soalan. Saiful ada soalan? Boleh tanya. Mio, Farid. Tanya. Make sure awak kena faham yang ni. Sebab kita sebenarnya banyak lagi siri-siri untuk grammar. Yang nanti lagi akan jadi tough lagi. So, sebagai persediaannya, awak kena faham yang sebelumnya. Kalau tak, dia akan menjadi membebankan awak lah. Najiha, Hafizul, Haddad. Haddad. Teacher saya ada soalan. Okey, boleh. Silakan. Kalau untuk yang irregular adjective tu, kalau contohnya kalau macam single tu kan kita ada, kalau untuk plural kan kita ada tambah S kan, kalau untuk banyak. Kalau yang untuk ni dia memang tetap dia punya perkataan tu ke, ataupun kita kena ada tambahan walaupun dia banyak, menunjukkan banyak contohnya. Okey, alright. Okey, terima kasih untuk soalan Jannah. Okey. Untuk soalan Jannah tu, okey, dia masih akan jadi tetap sama. Contoh okey. Cumanya dia akan jadi uh, boleh kan? Ni. Okey, contoh kan, awak cakap macam mana kita nak bezakan antara singular dengan plural kan? Contoh. Okey, ni adalah untuk singular. Okey, macam tadi, I am good student. Okay, I am good student. Ini adalah untuk singular. Singular ni adalah untuk only one. Okay, only one. Manakala untuk plural, perbezaannya macam ni lah. Dia akan jadi we are good students. Perbezaannya adalah pada S dan juga verb to be. Boleh nampak tak? Tapi masih lagi menggunakan perkataan yang sama, adjektif yang sama. Menjawab ke, Dana? Boleh Okay. So perbezaannya itulah I am good student menunjukkan saya budak yang bagus. Untuk plural kita akan jadi we are good students menunjukkan plural. Okay. Manakala untuk adjektif masih kekal sama. Dia tak akan jadi goods. Dia tak akan jadi penambahan S kan? Takkan. Dia masih tetap. Okay. Boleh ke? Alright. Okay, lagi soalan lain? Soalan lain?
Okey, siapa tu? Nabila. Dila. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, so tak ada Tak ada kot Okey. So kalau tak ada, okey, teacher akan hantar quizzes. Okey, kita tengoklah jadi ke tak. Quizzes kita cuba. Dah setting dah. Okey, teacher akan post pada dalam group. So minta untuk awak bukalah sekejap. Okey, sekejap. Hmm. 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 Okey, teacher akan hantar kepada kelas online yang pelajar punya. Semua masuk dalam grup pelajar tu kan? Okey dah. Okey, sekejap. Okey, so teacher dah hantar. Awak boleh masuk Sekejap. Dia macam loading. Tak pun. Mesti lah. Awak boleh masuk ke? Boleh masuk tak? Dia jadi loading macam ni. Boleh? Betul? Button mula tak ada. Betul lah. Sebabnya kita perlu klik dulu. Start baru awak boleh masuk. Tak boleh. Yelah yang student boleh kan? Untuk cikgu punya. Refresh balik Belum masuk balik. Okay. Ni. Keluar tutup balik Tak boleh tak payahlah. Sekejap. Backup. Macam mana? Tu lah. Yelah tak apalah. Macam tak payah pun. Mana ni?
Okay, so kelas boleh nampak kan? So sebenarnya minta maaf sebabnya bermasalah sikit untuk quizzes. So kita akan go on pada next activity lah. Okay? Alright, so as you can see, okay, adjective that compare. Okay, so kita akan tengok satu persatu lah. Okay, untuk comparative. So apa? Daripada tall dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi apa? Yes, taller. Okay, taller. Okay, untuk superlative dia akan jadi apa dia? Betul? Taller? Tallest. Okay, simple je kan? Kalau old dia akan jadi apa dia? Tambah ER sahaja. Older, yes. Dia tak akan jadi elder. Okay. Untuk superlative dia akan jadi oldest. Yes, good. Simple ya. Untuk small dia akan jadi smaller. Untuk comparative, untuk superlative smallest, yes. Okay. And the next one long. Dia akan jadi longer. Okay. Untuk superlative longest, okay, senang je. Slow dia akan jadi slower. Untuk superlative dia akan jadi slowest, yes. Okay, that's it. Itu je, senang je. Okay, kita akan step up sikit lagi untuk soalan ni. Okay, kita akan tengok. Okay, comparative. Bila kita detect comparative, itu adalah bermaksud perbandingan. Okay, perbandingan. Okay, an elephant. Which one is the answer? Up or down? Which one? Smaller or smaller? Which one? Tulis jawapan dekat okay, ruangan chat tu. Yes, smaller. Dia takkan jadi smaller. Okay, smaller. Okay, seterusnya. That's it. Itu je. Dah. Okay, kita tengok soalan lain lah. Comparison of adjective. Comparison of, yeah. Okay. So untuk soalan yang seterusnya, okay, awak boleh tengok dekat sini. Okay, the first one. Millie is the fill in the blank girl in the class. So which one is the answer? Nicest, yes. Sebab apa? Dia bukan perbandingan. Dia nak menunjukkan bahawa dialah yang paling baik. Dialah paling baik. Okay, so dia akan jadi nicest. Tak boleh juga. Oh ni, dah ada jawapannya. Okay, so kita akan ke atas. Okay, nicest. Okay, number 2, I think math is fill in the blank English. So maksudnya kat situ dia bandingkan antara kedua-dua, iaitu maths and also English. So apa jawapannya? Apa jawapannya?
Lebih daripada 3 suku kata. Difficult. So dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi difficult ke? Ke dia akan jadi apa? Do you remember? Kita perlu tambah more. Lebih daripada 3 suku kata, kita perlu tambah more. Okay, so jawapan dia mesti more difficult. More difficult than. Jangan tinggal than tu. Than tu menunjukkan perbandingan. Okay, seterusnya number 3. This is my trip I have even traveled. This is my fill in the blank trip I have even traveled. Still remember, ini adalah perkataan irregular verb. Dia takkan jadi better. Dia takkan jadi baddest. So dia akan jadi macam mana? Cuba tengok jawapan. Dia akan jadi apa? Which one is the answer? Worse. Kalau awak ambil worse than, dia menunjukkan perbandingan. Adakah dalam ayat ini dia membuat perbandingan? Tak ada perbandingan pun kan? So dia akan jadi apa jawapan dia? Should be worse. Paling. Dia nak cakap itu adalah trik yang paling teruk. Dia nak cakap. So sebab kat sini dia tak ada buat perbandingan. Okay. Alright, seterusnya. Teacher Bo is as fill in the blank as Bong. Macam mana nak sebut tu? Bong. So kat situ dia nak cakap apa dia? Dia nak cakap apa? Okey, awak perlu ingat sekiranya ada penggunaan S dengan S dekat sini, so dekat tengah ni mesti kata dasar. Kata dasar maksudnya tak ada apa-apa penambahan. So apa jawapan dia kelas? Cute. Yes, cute. Okay, good. Ingat ya Allah, apa tu lagi? Okay, cute. Okay, seterusnya, which mountain is fill in the blank in the world? Which mountain is? So dia nak tanya yang mana paling. Dia tak ada buat perbandingan pun dekat sini. So dia nak cakap yang paling, superlative. Dia akan jadi yes, the highest. Okay, good. Okay, kita tak payahlah drag. Tengok satu-satu je lah. Okay, untuk soalan number 6, number 6. Patrick thinks that chocolate cake is fill in the blank banana cake. So ada comparison dekat situ. Sama ada chocolate cake and also banana cake. So which one is the answer? Yes, more delicious than. Okay, maksudnya awak dah faham dah tu. Delicious dia lebih daripada 3 syllable, 3 suku kata. Delicious, 3 kan? So kita tak akan jadi deliciouser. Dia tak akan jadi delicious. Dia perlu tambah more sahaja dekat depan tu. Okay, seterusnya soalan 7. I think that summer is fill in the blank winter. So maksudnya dia ada comparison dekat situ. Sama dengan winter. Good itu adalah irregular verb. Dia takkan jadi gooder, dia takkan jadi goodest. Yes, the best. The best silap. The best tu paling. Maksudnya dia tak ada perbandingan kan? Okay, better than, yes. It is correct answer, better than. I think that summer is better than winter. Okay, good. Okay, number 8. He isn't so fill in the blank as you. Still remember, sekiranya ada perkataan as, maksudnya depan dia itu adalah kata dasar. Yes. Tall. Tall. Yes. Jawapan dia. Okay, so the next one.
Question number 15 was fill in the blank question on the test. So kat sini dia tak ada perbandingan. So dia nak cakap apa? Dia nak cakap yang paling senang. So dia akan jadi yes. Was the easiest question on the test. Okay, good. Okay, so the last one. This car is fill in the blank. Car in the world in 2021. Expensive. Itu maksudnya 3 or more syllable. Expensive. So dia akan jadi apa dia? Dia nak cakap paling mahal. Yes, the most expensive. Okay, good. Yes. Okay. Teacher perasan Zahirah dengan Jannah je yang komen. Yang lain okey ke? Masih on track ke? Masih on track ke, Syed? Boleh? Okay. Hopefully memang betul faham lah. Farid? Okay. Alright. So yang 3 beradik tu okey? Ke dah macam tak faham. Boleh je kan? Untuk adjektif ni senang je insyaAllah. Okay. So, okay, teacher akan buka lagi soalan sebelum kita dismiss. Ada lagi soalan yang sepanjang yang kita buat aktiviti ni kan, latihan. Ada tak yang awak rasa macam tak faham lah. Boleh tanya. Okay, sebelum kita tutup. Teacher. Saya tak faham yang nombor 8 tu. Nombor 8. Yang ni. He isn't so, itu kan? Okay, alright. Okay, untuk nombor 8 tu, okay. He isn't so tall as you. Kenapa kita perlu menggunakan kata dasar? Sebab dia cakap as, seperti mana awak. Maksudnya, ketinggian dia tu seperti awak. Adakah itu perbandingan? Bukan kan? Itu bukan perbandingan. So dia akan jadi tall. He isn't so tall as you. Dia tidak setinggi seperti awak. Berbeza kalau dia cakap perbandingan. Contoh kan, he is, lepas tu fill in the blank, then you. So maksudnya dia membandingkan. Dekat situ tiada penggunaan as. As maksudnya seperti. Bila cakap seperti, contoh kan, dia cantik seperti awak. She is pretty as you. So adakah itu perbandingan? Itu bukan perbandingan. Itu nak menunjukkan sama. Sama. So kalau sama, bukan perbandingan lah. Melainkan kalau dia nak cakap, she is pretty. She is prettier than you. So dia nak cakap, contoh kan, Ani is prettier than you. So dia nak cakap, Ani tu lagi cantik daripada awak. Berbeza kan dengan Ani sama cantik dengan awak. Beza tu. Beza. Okay. Boleh Nakib? Alright. Okay, ada lagi soalan? Boleh faham adjektif insyaAllah senang je. No problem. Saiful ada soalan? Sengih-sengih. Okay. So, I think that's all for today. So, insyaAllah itu sajalah untuk hari ni adjektif, kata sifat. So, lagi satu teacher nak minta maaf sangat-sangat. Supposed to be kita buat quizzes kan. Quizzes ni lagi boleh kita nampak, kita boleh detect mana yang faham tak faham. Tapi insyaAllah for the next time teacher akan perbaiki lagi lah yang tu. Dari semalam lagi problem. Sorry Okay, so itu sahaja. Terima kasih thanks for your participation and hopefully we can see for another class insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.